شؤونهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله. Ayat berapa? Surah ayat ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد. Dan orang-orang yang menjauhi taghut, iaitu tidak menyembahnya dan kembali kepada Allah Ta'ala, mereka akan mendapat berita gembira. Oleh sebab itu gembirakanlah hamba-hambaku. Setelah Allah SWT menyebut ancaman, yakni wa'id, kepada orang-orang yang menyembah patung dan berhala, maka disebutkannya pula di sini akan janji, iaitu wa'dun. Wa'ad mana janji baik, adapun wa'id janji azab. Telah menjanjikan akan wa'ad kepada orang-orang yang menjauhi taghut. Tagha yataghi tughyanan, maknanya orang yang melampaui batas Allah Ta'ala, itu dipanggil taghut. Dan tidak mahu menyekutukan Allah Ta'ala. Ini orang yang bertahan dengan keimanan dia daripada pengajaran ataupun pembawaan hidup yang salah daripada syariat. Taghut maknanya syaitan, iblis, pemimpin-pemimpin yang zalim, dan begitulah mereka-mereka yang disembah sebagaimana raja-raja yang dahulu. Itu sebagai taghut. Allah Ta'ala menjanjikan wa'dun makna janji baik kepada orang-orang yang menjauhi taghut dan tidak mahu menyekutukan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bertahan dengan mentauhidkan Allah Ta'ala yang sebenarnya. Arti taghut ialah syaitan, orang yang menyembah patung dan berhala, berarti menyembah syaitan, kerana syaitanlah yang menyuruhnya supaya menyembah patung berhala serta memandangnya dengan pandangan yang elok dan indah. Maka orang-orang yang meninggalkan perbuatan penyembahan berhala lalu tampil kembali menyembah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mereka itu akan mendapat berita gembira yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan pahala yang besar di dunia maupun di akhirat. Ganjaran yang besar di dunia bahawa mereka selamat daripada kesesatan, itu ganjaran besar. Dan pahala yang besar di akhirat, nikmat yang maklum. Atau di antara telah menceritakan hubungan mereka yang bertahan, yang menjauhkan akan pahaman-pahaman yang tidak sebenarnya, sama ada diri syaitan itu disembah ataupun makhluk yang ditaswiskan oleh syaitan untuk menyembahnya, ataupun ideologi pahaman-pahaman
yang menyongsang daripada ajaran Islam, itu semua dipanggil taghut. Maka mereka yang menjauhkan diri daripada taghut, maka mereka dijanjikan dengan lahumul busyra. Al-busyra dalam ayat ini ialah dikabarkan berita kegembiraan. Ada pun berita gembira sebagai as-sawab, mana pahala, ganjaran di dunia ialah mendapat pujian disebabkan amalan seorang itu baik. Pujian daripada siapa? Daripada Allah Ta'ala. Ada pun mencari pujian dengan amalan kita itu salah. Kita tidak dibenarkan yang menyongsangkan niat selain daripada lillahi ta'ala. Kemudian mendapat pujian disebabkan amalan seseorang itu baik, dia nanti akan bergembira apabila didatangi kematian. Begitu pula berasa gembira apabila dimasukkan ke dalam alam barzah, kubur, alam barzah. Sedang berita gembira yang akan diterima seorang di akhirat kelak, kegembiraan menanti sebaik-baik saja mereka keluar daripada alam barzah, itu daripada kubur. Sebenarnya mereka itu ialah alam barzah. Kubur itu dikata soal mungkar dan nakir dalam kubur itu sebagai isnad sandar ke alal ghalib. Sebab ghalibnya manusia mati ada kubur. Persoalan ni kalau sekiranya mereka mati tak kubur, mereka hancur dibom misalnya, ataupun hancur mati dibuang ke laut, tetap mereka akan menghadapi suasana yang sama, iaitu roh mereka akan disoal sebagaimana biasa, iaitu dalam alam barzah antara dunia dan akhirat. Barzahun ila yaumi yub'asun, alam barzah sehinggalah mereka dibangkitkan balik untuk meneruskan berbagai-bagai kerja di depan, iaitu penghisabannya, kiraan dan seterusnya. Kemudian gembira apabila berdiri mereka bangkit di padang mahsyar untuk dihisap. Begitu pula berasa kegembiraan ketika mereka merentas sirat, dan gembira ketika mereka dimasukkan ke dalam syurga, dan gembira ketika berada dalam syurga. Pendek dalam segala keadaan, gembira terus kerana merasakan kebaikan, kesihatan dan keselesaan. Maka telah bukakan kegembiraan yang paling besar sekali ialah ru'yah, dapat melihat Allah SWT dengan cara yang layak dengan kebesarannya. Qala Allah Ta'ala alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Iaitulah mereka orang-orang yang mendengar perkataan lalu mengikut apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang diberi petunjuk, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat, yang mempunyai akal. Seterusnya adalah memuji orang-orang mukmin yang pandai memilih sesuatu baik dalam agama dan membezakan pula di antara baik dengan yang lebih baik, dan yang utama dengan yang terlebih utama. Mereka itu disuruh gembirakan, diberikan khabar gembira. Yang ini Allah SWT menyuruh Rasulnya SAW sampaikan berita gembira, ya Muhammad, kepada SAW, pada orang-orang yang menjauhi diri mereka daripada taghut dan kembali menyembah Allah Ta'ala lantaran mereka mendengar perkataan, iaitu sampai daripada Al-Quran, lalu mengikutinya dan mengamalkan yang paling baik, di antaranya berupa perintah dan menjauhkan yang ditegah. Dalam Al-Quran ada disebut perkara-perkara yang baik, lalu mereka ikut dan amalkan. Jadi mereka yang berjaya menggunakan pendengaran luaran dan dalaman mereka. Luaran mereka mendengar ayat-ayat Allah Ta'ala, pesanan-pesanan daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu dalaman mereka pun menerima apa sahaja yang mereka yang disampaikan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka orang ni dipuji oleh Allah Ta'ala. Dan mereka ini disenaraikan dalam ayat ini sebagai orang yang mendapat hidayatul muwassilah.
Mana hidayat yang terus sampai ke dalam batin hati mereka dan beriman. Dan mereka digulungkan masuk dalam ulul albab. Lubun albab. Peringkat maknanya iman yang kuat. Ya, iman yang tinggi. Sebab orang yang duduk taraf ulul albab, hatinya sentiasa dengan Allah Ta'ala. Berdirinya, duduknya, berbaring. Dalikan ayat allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Batu sunat bagi kita bila bangun buat tidur, sebelum subuh tu kita bangun, selain daripada membaca doa tidur, doa bangun tidur, disunatkan kita ni memandang ke langit. Buka jendela pandang ke langit. Baca ayat 190 dari surah Al-Imran, yang ada di sana disebutkan sifat ulul albab. Inna fi khalqis samawati wal ard. Sungguh dalam kejadian langit dan bumi. Wa ikhtilafil laili wan nahar. Dan bertukarnya malam dan siang. Ini semua ni la ayatin li ulil albab. Menjadi tanda yang terang bagi orang yang mempunyai mata hati. Siapakah dia ulil albab? Alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Mereka yang mengingati Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan dia berdiri, dia duduk dan dia berbaring. Ay ala kulli halin. Di atas semua kelakuan. Ini sifat ulil albab. Berdalam martabat pun tu dia duduk dalam martabat yang dalam. Ya, banaitu fi jawfi bin Adam qasran wa fi qasrin qalb wa bil qalbun fuad wa fi fuad syarab, ya, wa fi syarab lub. Ini ulil albab. Bil albab wa bil lub bisir wa bisir ana. Dalam asal anak Adam tu Allah Taala binakan seolah macam mahligai, dalamnya ada qalbun, lapisan dia. Kemudian ada fuad, ya, ada syarab, ada lub. Lub ni albab. Lub, albab, jam'ul lubbin. Tu mana martabat dia tinggi. Mana orang yang hatinya sentiasa dengan Allah Ta'ala, bersedap, berlazat dia dengan Tuhannya. Bukan dia berlazat dengan makhluk, tapi dia berlazat dengan Allah Subhanahu Ta'ala. Sini dia terjemah yang punya akalnya. Terjemahan cetek ini. Sekadar akal ramai orang ada akal, dan tapi peringkat mana akalan yang tinggi, yang dalam. Lapisan hati yang punya makrifat yang tinggi dengan Allah Subhanahu Taala. Jadi Allah Taala memuji orang-orang mukmin yang pandai memilih sesuatu yang baik dalam agama dia. Ya. Sebab tu kita dalam hukum dia ada dua. Satu dipanggil hukum syar'i. Satu lagi dipanggil hukmil war'i. Hukum syarak satu dan hukum wara' satu. Maka kalau golongan ulil albab, dia memilih hukum war'i, hukum wara'. Ya. Kalau benda tu segi fiqh boleh dah. Segi tasawuf dalam dia lebih berhati, lebih cermat. Ya, barang-barang yang syubhat ditinggalkan. Itu di antara kewarakan. Mereka duduk taraf ulil albab. Ya, wara'. Sebab wara' tu hak elok. Yang ada seorang sahabat saya tu, dia cerita keluarga ni. Ya. Mak dia cakap dengan dia, kau carilah adik engkau tu kan, dia nampak ni lama tak menikah tu. Tapi jangan kau cari yang warak-warak now. Dia cari warak, habis cari warak kerak. Dia boleh pesan anak dia, jangan kau cari yang warak-warak now, dia tu. Habis nak cari anak apa menantu minum todi. Ya. Macam-macam ini. Haram bagi ibu bapa menyerahkan anak perempuannya kepada bakal menantunya yang tak kenal agama. Haram, berdosa besar. Dia menzalimi lebih teruk daripada menzalimi orang lain. Anak dia dah didik cara betul, pergi serah ke orang lain, anak pun lintang pukang. Tak, menantu tak tahu agama. Mayang tidak pergi rumah menantu, tanya kiblat tak tahu. Kiblat mana kiblat? Kiblat dah benda itu. Kiblat pun dia tak tahu. Ini bahaya tu. Berdalil mana kita kata haram? Berdalilkan hadis Rasulullah SAW. So, menyatakan almaru ala dini khalili, falyanzur ahadukum man yukhalilu. Almar'u, seseorang tu mengikut agama orang yang dekat dengan dia. Maka falyanzur ahadukum, falyanzur, nazara yanzuru, masuk dalam amar. Falyanzur,
Makna wajib kamu kena perhati, tilik, cek betul-betul. Man yukhalilu. Orang yang kamu nak buat berkawan dekat tu pun Rasulullah wajib pilih. Ini bukan kawan dekat, duduk serumah, duduk sebilik, hari-hari sampai ke mati. Ini bukan sahabat dekat, terlampau rapat. Yang ni lebihlah wajib kita jaga. Banyak berlaku kan? Dia takut anak dia tak berkahwin. Orang Minang ni melamat nak ni kau tak boleh cek. Rupa anak bawa ilmu isi dan ada bawa ilmu isi. Tahu ilmu isi? Isi neraka ni. Semayang pakai niat. Tak parah ke je. Ya, semayang pakai niat dan. Akhirnya habis. Masalah betul tu. Anak dah betul didik, dah bagus tu aurat, serah ke untuk itu orang bedah. Pakai ni sekerat, kesul pendek macam-macam dan ni. Terjaga bahaya. Ya. Sebab tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau tengok para sahabat orang tak perhati benda ni. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bernikah dengan siapa? Anak Sayyidina Umar, anak Sayyidina Uthman. Anak Rasulullah pula bagi pada Sayyidina Umar. Sahabat bagi sahabat. Kalau gitu, engkau nak nikah dia kata, dia tak ada bapak dia tu. Kan? Sebab dia orang tak pandang tu. Dia orang pandang agama tu, nak jaga anak dia, siapa nak jaga? Ya, dia tak pandang umur, tak pandang apa. Dia pandang dia boleh membina tak agama bagi anak dia. Ya, itu pandangan para sahabat. Anak dia bagi Rasulullah, Rasulullah punya anak bagi pada Sayyidina Ali. Padahal kalau nak kira umur, Sayyidina Ali sahabat sepupu Rasulullah, berikan anak dia pula. Siti Fatimah, Sayyidina Ali. Kau nak kira jarak umur apa? Kalau kita kata, ya anak kau ni, kau sebaya takkan anak aku nak kahwin kawan kahwin anak. Kau bengkat anak. Itu mentaliti orang Melayu. Ya. Dia tak pandang sahabat tu. Sahabat dia bagi pada sahabat dan sebab apa tu? Inilah riayatul din, memelihara agama tu benda paling besar tadi. Ya. Bahaya kalau bersahabat pun sudah dia titik beratkan oleh Rasulullah SAW, maka kalau perkahwinan tu bukan sahabat, lebih besar sahabat, sentiasa sampai ke mati. Ya, kalau dia tak bercerai sampai ke mati duduk sehari-hari. Maka kalau yang menjadi ketua agama, ketua rumah tu tak kerti agama, Tuhan pun tak kenal, takkan keparah. Ya, dia telah menzalimi sezalim-zalim akan anak perempuan dia. Sebab kena perhati-perhati. Rasulullah suruh tu, Fazbar bizatiddin, pilih yang beragama. Taribat yadak, tidak bertanahlah tangan kamu, kata Nabi SAW. Mana menyesal kata sudahlah, termasuk ini. Ya. Kemudian disebut dalam Al-Quran, disebut perkara-perkara yang baik lalu mereka ikut dan amalkan. Ya, dia mudah mendengar yang baik dan terus mereka ni melaksanakan. Ini golongan orang-orang dipanggil ulul albab. Kemudian kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, tatkala Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an masuk Islam, dia telah didatangi oleh Sayyidina Utsman bin Affan, ya, Abdurrahman bin Auf, ya, Talha, Az-Zubair, ya, Sa'ad bin Abi Waqqas dan Sa'id bin Zaid, Sa'id ibn Zaid. Mereka bertanyakan pendiriannya. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengkhabarkan kepada mereka tentang keimanannya. Lalu mereka ikut pula beriman. Maka Allah turunkan ayat. Ini asbabun nuzul, turun ayat ini ialah memuji kedudukan sahabat-sahabat ini tersebut. Ya, apabila mereka berjumpa Sayyidina Abu Bakar, menanyakan keadaannya, Sayyidina Abu Bakar ceritakanlah keimanan gini-gini, Islam begitu begini, lalu dengan mudah mereka beriman saja. Ya, dia dengar dan dia taat. Alladzina yasmi'una al-qaul wa yattabi'una ahsan. Kemudian fabashshir ibad, beri kabar gembiralah kepada hamba-hambaku, yakni yang mendengar, alladzina yastami'una al-qaul fayattabi'una ahsanah. Mereka yang mendengar kebenaran dan terus mana mereka mengikut. Ini jenis manusia mudah. Sebab dalam dakwah Rasulullah SAW usul dia ada 4 perkara. Ini yang pertama. Ya, mudah, ringan, senang sampai dia terima. Yang kedua kena mujadalah. Kena berdebat. Ya. Dia tak boleh pergi, dia terima. Ada orang pesen tu. Dan ada di kalangan kena pemulauan, bagaimana berlaku dalam surah Taubah. Ya, sahabat sampai di pulau selama kurang 10 hari, 2 bulan, 50 hari. Hatta daqad ardu bima rahubat, sehingga dia rasa sempit. Ya, tu dunia ni. Dah pergi ke Rasulullah SAW, Rasulullah paling 4 lain.
Misalan sahabat sana, sahabat paling tempat lain. Oh, kalau kita kena macam tu rasa ni. Kita kalau kena dengan Tok Guru, misalnya Tok Guru kita misalan depan tempat lain. Oh, kita tak boleh tidur malam. Ini bukan Tok Guru, Rasul. Ya, afdalul makhlukat, makhluk yang paling afdal tuan. Sampailah turun ayat. Ya, ayat Bar'am melepaskan mereka daripada itu. Bau daripada seronok, gembira dia, masya-Allah. Apa kes itu? Bab surah Taubat, surah yang tidak ada basmalah. 114 surah, satu surah ni tak ada bismillah. Tunggu kata sungguh saya kata surah ni surah panas mungkin. Sebab panas berlaku pemulawan. Kes apa pemulawan tu? Kes tertinggal dalam medan jihad. Sebab ada 3 orang sahabat ni kan. Kalau ada peperangan dia akan bersiap bersungguh-sungguh. Tiba-tiba dalam perang Tabuk, dia bersiap tu 2 kali ganda. Maknanya memang nak pergi sungguh. 2 kali ganda persiapan daripada perang yang lain. Dia taksis iradat Allah Ta'ala di azal, dia tertinggal. Bila tertinggal tu, tak tahu nak kata lah kan. Balik ya Rasulullah SAW daripada Tabuk, orang munafik dah berambat jumpa Nabi SAW. Membuat alasan bagi alasan Nabi diam. Tiba kena yang 3 orang ni baru dia ambil tindakan. Berapa dia 3 orang ni orang beriman. Ya, lalu Allah Ta'ala denda dia dengan di pulau selama 50 hari. Sedangkan dalam hadis mengatakan kita diharamkan tidak bertegur selama 3 hari. Ini bukan 3 hari, 50 hari. Itu diistisnakan dalam ayatnya. Sebab apa? Sebagai pengajaran. Itu 3 uslub yang ketiga. Dan last kali yang paling besar bil harb, iaitulah dengan perang. Ya. 4 proses ini dilalui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu. Kemudian ada pula kaul di kalangan mufassirin yang mengatakan ayat ini ditujukan pada 3 orang lelaki di zaman jahiliah dulu. Dia mengucap kalimah la ilaha illallah lalu dia masuk Islam. Siapa dia? Iaitu Zaid ibnu Amr dan Abu Zar al-Ghifari dan Sayyidina Salmanul Farisi. Sayyidina Salman tu daripada Farsi jauh kan, sudut geografi jauh. Tak ada dulu nak naik kenderaan berenjin motor pun tak ada kan. Padang pasir tu. Dia sebagai ahli kitab yang alim, dia tengok tanda-tanda dah ada dah Nabi akhir zaman dah turun. Lalu dia pun bergegas berangkat mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sejumpa dengan baginda sallallahu alaihi wasallam, dia test dulu kan. Dia bawa satu hadiah, tapi dia tak sebut hadiah. Dia kata pada Rasulullah SAW, ini sedekah. Nabi kata minta maaf, saya tak makan sedekah. Dia kata satu tanda dapat. Ya. Balik besok dia jumpa lagi, dia bagi ini hadiah untuk ya Muhammad. Rasulullah terima. 2 tanda dia. Ya. Dan akhir sekali dia minta Rasulullah SAW buka belikat belakang. Dan buka ada cop khatamun nubuah. Dia pun peluk Rasulullah SAW, dia beriman terus. Ya. Mudah yang tadi. Itu Salman Al-Farisi. Itu sanad dan Naqsyaband dia. Ya. Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Allah. Seorang ibu sahabat yang Rasulullah SAW terima pandangan dia dalam masa umur dia 18 tahun. Dia pakar perang padang pasir ni. Dia dalam perang Handak digali. Dia mencadangkan kepada baginda Islam supaya digali parit. Itu Handak digali. Rasulullah menerima cadangan dia walaupun umur dia belum sampai 20 tahun ni. Baru 18 tahun dia. Dengan cadangan yang elok diterima pakai oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, ya, atau berlaku dalam peperangan Handak, ya, kepungan ekonomi berlaku, ataupun dikenangi dengan peperangan Ahzab, Hizbun, Hizbani, Ahzab jamaah dia. Mana kumpulan-kumpulan yang mengumpulkan kabilah-kabilah mengharakan serangan hebat kepada Islam, ya, dipimpin oleh Rasulullah SAW ketiga itu. Ketika itu berlaku banyak benda pelik-pelik kan. Ketika gali parit Handak tu kan, bila kena batu besar, batu kapal mungkin kan, sahabat tadi nak pecahkan, panggil Rasulullah, selentak sekali dia berkecai. Bagi Rasulullah SAW ni Allah bagi bukan sekadar kuatan dalaman, kuatan luaran tu 70 kali lelaki lain. Kekuatan lahir. Kuat Rasulullah punya kekuatan, masya-Allah. Dan selentak sekali dia berkecai mungkin ni. Kemudian dalam keadaan ketiga menggali parit pula keputusan makanan. Rasulullah SAW menambat perut dengan batu. 3 hari makanan putus. Kita hari ni bukan perut tambah batu, perut kerah macam batu. Makan, dah kerah perut macam batu.
Jadi dalam keadaan begitu seorang sahabat tidak tergamak melihat baginda SAW, dia bergegas lagi balik ke rumah dia. Dia tengok di rumah ada segantang syair, tepung kasar. Dan dia tengok tak ada benda, kambing, ada kambing kecil seekor tuan. Dia pun sembelih lah. Sembelih kambing, buat gulai, suruh bini dia buat gulai siap. Dia pun berjumpa baginda SAW secara pelan-pelan. Sebab seekor kan, orang Arab kalau seekor ni makan dia 4 orang cukup macam ayam. Jadi dia beritahu Rasulullah SAW, panggil berapa orang. Dia pun balik. Bila balik Rasulullah SAW semua sahabat yang dekat 1000 lebih sikit yang kali parit berderu datang. Kita macam kalau buat kenduri sedulang, orang datang sekampung. Wah, gaul kepala tak gatal kita kan. Sekampung datang ni macam mana ni? Tapi Rasulullah faham keadaan dia. Rasulullah pun terus pergi jumpa dia. Jangan buka gulai, piuk gulai tu jangan buka. Biar aku yang membagikan sendiri, kata Nabi SAW. Maka sahabat datang seorang Nabi bagi makan sampai semua tu tak termakan dah. Buka piuk, lauk sikit pun tak keluar. Itu mukjizat Rasulullah SAW. Ya. Satu. Yang menyayat hati kita apa tu? Pemimpin. Dia bagi makan, bukan dimakan dulu. Pemimpin sayang digadak dulu, kau dapat tak dapat, mampu lah kau. Janji aku sedap. Kan? Ini al-isar. Al-isar maknanya melebihkan orang lain. Itu akhlak mulia Nabi SAW. Ya, al-isar. Tergamak dia tak makan dulu, dia bagi orang lain dulu. Padahal kambing tadi gulai untuk baginda SAW. Raikan baginda SAW. Rasulullah tak makan kan. Dia bagi, habis sahabat makan baru Rasulullah makan. Sampai tak termakan, ambil Rasulullah kata makan, tak termakan gitu. Ya. Atau banyak berlaku perkara-perkara yang dipanggil apa? Minal ajaib, benda-benda yang dipanggilkan amrun khariqul lil adah. Benda yang mencarikan adat kebiasaan berlaku pada tangan Rasul, itu dipanggil mukjizah. Satu lagi benda yang menarik, apabila farik hendak tu digali kan, kuda tak boleh nak melompat kan. Dah besar farik, macam mana nak buat? Tapi ada dia punya, orang panggil jeneral ya, ketua ya, daripada peringkat puak musyrikin tu, dia pecut kuda dia terlepas kan. Dia ambil lajak, dia pecut kuda, lompat, lepas. Sahabat pun tengok terperanjat tuan, lepas. Dia lepas, dia buka dada lah, dia kata. Cabar siapa yang berani berdepan dengan dia. Rasulullah kata bagi senali. Tengok senali, budak ni kecil je, tak ada orang lain ni. Senali kata, ambil ni pedang. Engkau kalau bahasa kita, kau tebas aku 3 kali. Sekarang aku tebas kau 3 kali pula. Ya, dia pun ambil pedang, dia pun sap, Rasulullah ditunduk ke bawah. Pukul kali kedua, senali loncat ke atas. Dia sebat kali 3, senali di belakang ni. Kali ketiga, senali di belakang ni. Giliran senali pula. Senali sesar, sap, dia lutut macam buat senali lepas. Yang kedua dia loncat, kata tak kena juga. Senali kata yang 3, kau mengucap lah. Kali ni kau tak mengucap, kau habis. Dia kata kau mana boleh bunuh aku, dia kata. Kan? Senali pun sesar, dia bagi 2 kan. Ulama kata kalau ukur bagi 2 betul. Putus terus, sap. Itu kegagahan Sayyidina Ali karamallahu wajhahu. Tu banyak berlaku benda yang hebat-hebat dan siri perjuangan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Masya-Allah. Itu Sayyidina Salman Al-Farsi radhiyallahu anhu. Guna mereka ini disebutkan ialah orang-orang yang telah diberikan hidayah oleh Allah Ta'ala. Hidayah dengan mudah ini. Dengar dia terus terima dia. Ni lapisan yang cukup lembut lah ya. Sahabat-sahabat yang kanan-kanan semua ni. Dia tak ada banyak pertikaian. Guna untuk beribadat kepadanya dan mentauhidkan Allah Ta'ala. Dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal. Dia panggil ulul albab. Standard iman dewan ni, ulul albab ni. Yang sihat dan watak yang jujur. Tidak mahu mengikuti kehendak hawa nafsunya. Bahkan tidak dapat dikalahkan oleh hawa nafsunya. Mereka pandai memilih di antara 2 perkara yang lebih baik. Sama ada mengenai agama maupun yang lain. Atau di antara apa? Sifat mereka-mereka yang telah disifatkan oleh Allah Ta'ala sebagai asbabun nuzul ayat. Alladzina yastami'una al-qaul kemudian fayattabi'una ahsana. Dia dengar kebenaran, kau terus ikut. Sebab ada setengah golongan manusia ni, dia dengar tapi tak ikut pada. Ada dengar lambat ikut macam-macam. Minta cepat. Nisabiqunal awalin. Golongan awal begitulah. Lepas tu doa Rasulullah SAW minta 2 lapis dah ni. Allahumma arinal haqqan haqqa warzuqna ijtiba'ah. Wa arinal batilan batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, ya Tuhan, ku tunjukkan kami ni kebenaran sebagai kebenaran, kemudian rezekikan kami dapat mengikut dan mengamalkan dia.
Sebab ada manusia langsung tak nampak kebenaran. Ada satu kumpulan pula dia nampak kebenaran, dia tahu, tapi dia nak ikut payah. Sebab banyak mawanik benda yang menghijab dinding. Dan begitulah sebaliknya. Allah dengan haqqan haqqaq wa arinan batilan batilah. Tunjukkan kami kebatilan sebagai kebatilan. Warzuqna ijtinabah, dan rezekikan kami dapat menjauhinya. Itu di antara doa baginda sallallahu alaihi wasallam. Kemudian afaman haqqa alaihi kalimatul azab afa anta tumfizu man finnari. Sadaqallahul azim. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana itu? Ke mana? An Jabir. Betul? Ha? Ha? Kita Jawi ya. Jawi. Berapa lima? Betul eh? Kalau dia mengaji di kitab lah. Tuan-tuan mengaji macam penyemak. Tukang semak, takut saya baca tak betul. Andal betul eh? Allah. Berhubung dengan perkara ini, Allah SWT berfirman, wa iz sarafna, situ, ilaika nafaran minal jinni yastami'una al-Qur'an falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallau ila qaumihim munzirin. Qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan lima baina yadayhi yahdi ila al-haqq wa ila tariqin mustaqim. Ya qaumana jibu da'iyallahi wa aminu bih yaghfir lakum min zunubikum wa yujirkum min azabin alim. Dan ingatlah ketika kami hadapkan serombongan daripada jin kepadamu, itu mendengar Al-Quran. Maknanya tentang kewujudan jin adalah sabit. Siapa ingkar kata tak ada jin, maka orang tu kufur. Kufur orang kata jin tak ada, sebab ada surah jin khas tu. Yang tak boleh percaya ke dia, dia tak boleh. Ya, kita percaya ke dia, minta tolong ke dia, yakin dia boleh memberi mudarat manfaat, itu syirik. Ya, dia pergi ke laut dia pakai jin, ke walau ikan, macam-macam kan. Ya, dia minta tolongan jin, datuk lah, macam-macam nama pada kan. Tengok Nabi Sulaiman, Nabi Ibrahim AS, malaikat Jibril datang, dia tak, Jibril offer pula kan. Bila api unggun api tu marak, Jibril datang, alakah hajah ya Ibrahim, ada hajat kan, dia nak tolong padam kan. Jibril ada 600 sayap kan, satu sayap dia boleh tutup dunia kan. Kalau sekadar api tu pada adat, kalau ditepuk dengan izin Tuhan, habis lah. Tapi Nabi Ibrahim tak menggantungkan hajat pada makhluk. Dia kata fa amma ilallah fabala wa amma ilaika falah. Pada Allah ya kau ada hajat, daripada engkau Jibril aku tak ada hajat. Jibril pun tak ada kecil hati kan. Dia kata sal, kalau gitu minta lah. Round kedua dia jawab lagi pula, ilmuhu bihali yakfi min suali. Tuhan dah tahu aku dalam api tu, nak minta apa kan dia tak tahu gitu. Ya, itu maqam taslim, tinggi. Ya, dah offer kan. Ini jin lagi cari. Ada siap piara jin pun macam-macam kan. Maujud, jin tu maujud. Jin adalah makhluk yang dijadikan Ta'ala dan dia merupakan thaqalain, dua yang memberatkan atas muka bumi, dan dia merupakan makhluk yang memikul taklif syar'i. Dia sama macam kita kan. Cuma umur balik dia lain. Kita kan 15 tahun kan umur. Jin tak ada. Jin dia beranak terus balik kan. Sebab dia beranak terus berjalan. Dia macam nak lembu kan. Marah kata lembu. Dia bangun keluar pun dia jalan terus.
Ya, tak ada macam kita mengangkat, nak menyusu, menetik apa semua kan, tak ada. Itu jin. Terus balik terus, ya. Dan dia menanggung, maknanya apa? Kewajipan syar'i macam kita juga. Dan ingat ketika kami hadapkan serombongan jin kepadamu yang mendengar Al-Quran, maka kalau mereka menghadiri pembacaan, lalu mereka berkata, diamlah kamu untuk mendengar. Jin pun dengar. Ni kalau membaca Quran dia bercakap, dia lebih teruk pada jin ni. Kan? Umar kerja kahwin pasang Quran, lepas tu yoya bawa. Oi, air tak cukup lah. Oh, dia menjerit-jerit kan. Ya. Dan Quran kalau dibaca hendaklah kamu pastami'u. Hendaklah kamu dengar. Kan? Kalau rasa-rasa tak boleh nak tumpu dah, jangan pasang. Jangan pasang Quran kalau tak boleh tumpu dengar. Pasanglah nasyid apa lain, pasanglah. Kan? Ini tak dibuka Quran bunyi sedap kan, ambil berkat. Quran baca dia yoya kat bawah. Macam-macam bising. Ya. Nah, itu tak ada adab dengan Al-Quran. Jadi jika di kalangan jin kata apa? Ansitu, dia kata, ya, tolong diam, kata. Dengar betul-betul teliti ayat-ayat Allah Ta'ala. Ketika pembacaan telah selesai, mereka kembali kepada kaumnya untuk memberi peringatan. Dia sambung pula, ya. Mereka berkata, hai kaum kami, sesungguhnya kami telah mendengar kitab Al-Quran yang telah diturunkan sesudah Musa, ya, selepas Nabi Musa membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, lagi memimpin kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus. Kemudian terimalah seruan orang yang menyeru kepada Allah Ta'ala, iaitu Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan berimanlah kepadanya. Nasaya Allah Ta'ala akan mengampuni dosa-dosa kamu dan melepaskan kamu daripada azab yang amat pedih. Ini berhubung dengan Al-Quran. Mendedahkan apa? Ada yang wujud, ya, satu kumpulan di kalangan makhluk, ya, jin. Dan mereka ada yang beriman, dan mereka juga ada yang kufur, ya. Ada yang beriman, ada yang kufur. Dia macam manusia juga lah. Kemudian mereka ialah rombongan jin daripada Nasibin, berhampiran dengan negeri Syam, atau di Nawa, ya, berhampiran dengan Mausil, satu daerah di negeri Iraq. Mereka datang secara kebetulan ketika Rasulullah SAW bersembahyang bersama-sama dengan beberapa sahabat di satu tempat yang dinamakan Nakhlah, ya, kampung di antara Mekah dengan Taif. Jadi ketika Rasulullah SAW membaca suratul Alaq, ya, menurut riwayat yang lain suratul Rahman, menurut Ibnu Abbas pula radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW tidak menyedari kedatangan mereka tadi, ya, dan bukanlah bertujuan untuk memperdengarkan Quran. Jadi dengar, setelah baca dia dengar, tetapi kedatangan mereka secara kebetulan sajalah. Kemudian An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, ma qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala jinni wa ma ra'ahum, ya, in taraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ta'ifatin min ashabatin, ya, amidin ila, ya, suqil uqats. Tu jin mana tu? Wa qad hila baina syayatin wa bainal khabar sama, wa arsalat alaihim asyhab, raja'tu asyayatin ila qaumihim faqalu ma lakum, qalu ay hal bainana wa baina khabar sama, wa arsaltu alaina asyhab wa qalu ma zaka illa min syai'in hadis, ya, min syai'in hadis, fadarabu fi masyarikil ardi wa magharibiha, ya, fanzuru ma hadza alladhi hala bainana wa baina khabaris sama, ya, fantaliku yadribuna fil masyarikil ardi wa maghribiha, famarra an-nafar alladhina akhizu nahwa tuhama wa huwa bin nakhlatin amidin ila suqil uqasha. Kemudian wa huwa yusalli bi ashabi salatal fajr, falamma sami'ul qur'ana istami'u lahu faqalu hadza allazi hala bainana wa baina khabaris sama, faraja'u ila qaumihim faqalu ya qaumana inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila rusyd fa amanna bih wa lan nusyrika bi rabbina ahada, fa anzalallahu ala nabiyyi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal jin. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah SAW tidak membaca Al-Quran kepada jin dan tidak melihat mereka ketika Rasulullah SAW bersama beberapa orang sahabatnya pergi ke pasar Iqaz untuk mana berdakwah.
Kebetulan pada masa itu sungguhnya telah dihalang para syaitan. Itulah dikata jin-jin yang kafir ni, syaitan. Daripada mencuri berita-berita daripada langit dan dilontar ke atas mereka dengan tahi-tahi bintang. Ya, syihab. Ya, dilontar kena panah. Kau rasa kau ceritakan kau pergi tengah-tengah hutan gitu kan. Kau tengok ada jin yang kaki putus, atau semua dah kena panah gitu. Lalu mereka kembali kepada kaum mereka. Kaum mereka bertanya, apakah yang berlaku? Mereka menjawab, kami telah dihalang daripada mencuri berita dari langit. Dulu mereka beri berita, dia curi. Ya, lalu dikhabarkan kepada tok dukun kan. Oh, dia pun khabar, separuh-separuh tu sebab dia menipu pun ada. Jalur kerana tu tuan stop terus. Ya, dia nak naikkan tembak. Dan diutus kepada mereka dengan lontaran daripada tahi-tahi bintang. Selagi botol memanggil. Ya, syihab. Kemudian kaum mereka berkata, apa yang berlaku yang menunjukkan ada satu perkara yang telah berlaku. Ini perkara besar ni. Dia kata, pergilah kamu di timur dan di barat muka bumi. Dia selangkah berdesuk ni kan, laju. Kemudian cari dan lihat apa yang menghalang kita daripada mengetahui berita di atas langit tu. Lalu mereka pun pergi, ya, ke pelusuk bumi, timur, barat. Tiba-tiba satu rombongan jin terserempak dengan rombongan Nabi Rasulullah SAW dan sahabatnya yang menuju ke arah pasar Iqas ni. Kemudian ketika mereka berhenti di utara Mekah di Nakhlah bersembahyang fajar, sembahyang subuh, apabila mereka mendengar Al-Quran, mereka pun mendengar dengan penuh perhatian. Lalu mereka berkata, inilah yang menghalang kita daripada mengetahui berita langit. Ya. Apabila mereka pulang menemui kaum mereka, mereka berkata, hai kaum kami, sesungguhnya kami telah mendengar bacaan yang menakjubkan, memberi petunjuk kepada jalan yang benar, lalu kami beriman kepadanya. Mana didengar? Allazina yasma'una al-qaul fayattabi'una ahsana. Jadi mereka didengar tu ikut senangnya. Kemudian memberi petunjuk kepada jalan benar, lalu kami beriman kepada, dan kami tidak sekali-kali mempersekutuai Tuhan kami dengan suatu yang lain. Lalu Allah Ta'ala pun menurunkan ayat tadi. Ya, atau di antara apa? Asbab nuzul ayat yang menunjukkan ada di kalangan makhluk, sama ada daripada manusia ataupun jin yang mudah beriman kepada Allah Ta'ala. Ya. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Maulana Muhammadin. Alhamdulillah. Ya karim. Astagfirullah.